Latihan penterjemahan. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada para pelajar tingkatan menengah atas 3. Sungguh bertuah dan bersyukur kerana kita dapat bertemu sekali lagi melalui rakaman video di portal muda sekolah kita. Saya Cikgu Kek. Jangan sangka cikgu pakai topi muka ni diserang penyakit COVID-19 Cuma sekarang ni kan cuaca tidak menentu, sejak panas, sejak sejuk, jadi cikgu masih dalam keadaan kurang sihat. Itu saja. So, melalui kali ini, cikgu akan memperkenalkan latihan penterjemahan unit yang kelima dalam buku teks Dongjong muka surat 132. Okey ya. Dan latihan ini perlu dipraktikkan pada tanggal 21 April 2020. Para pelajar sebelum kita membuat latihan penterjemah ni, jadi ada beberapa peringatan cikgu kepada para pelajar. Pertamanya ialah, latihan ini, pelajar boleh merujuk kepada buku teks Dongjong yang berhalaman muka surat 132. Okey. Yang kedua ialah, syukur sekali pelajar-pelajar boleh mengikuti pembelajaran latihan penterjemah ini melalui PPT dan rakaman video yang disediakan oleh cikgu. Dan peringatan yang ketiga ialah pelajar perlu menyiapkan tugasan ini dalam kertas latihan. Hantar kepada guru bahasa Malaysia masing-masing pada hari pertama persekolahan. Baiklah pelajar, inilah arahan sebelum kita nak mempraktikkan latihan penterjemahan ini. Okey, para pelajar ya. Latihan penterjemahan ini dia ada 4 soalan. Jadi pada hari pertama iaitu pada 21 April ini, kita cuma diarahkan oleh pihak sekolah membuat 2 soalan, iaitu soalan pertama dan soalan kedua. Soalan ketiga dan soalan keempat akan dibuat pada 22 hari bulan April. Okey. Jadi pada hari ini, 21 hari bulan ni, cikgu hanya tumpukan soalan pertama dan kedua. Okey, dan apa yang muncul sekarang ni ialah soalan yang pertama. Okey. Dan sedia maklum kalau kita nak buat penterjemahan, prasyarat yang paling penting tu ialah kita harus mempunyai daya penguasaan yang mantap dan kaya. Dan keseluruhan ayat dalam bahasa Cina ni kita kena faham dengan secara mendalam supaya kita dapat menterjemahkannya dengan lebih jelas. Okey. Jadi seperti biasa, cikgu akan tunjukkan beberapa kata kunci yang perlu diterapkan Okey, untuk menjaga kejituan bahasa dalam ayat yang telah diterjemahkan. Okey para pelajar, dalam ayat ini, kata yang perlu kita perhatikan ialah, misalnya ayat pertama, To Yan Song Zu ni, kita kena tahu dalam bahasa Melayunya. Dan dalam ayat seterusnya, mereka Song Zu Zui Guo Jia de Kai Fa Dou You Tamen Bu Ke Mo Mie de Gong Xian. Okey. Jadi dalam ayat ni dia ada kata adjektif, kata nama dan juga kaifani kata kerja. Okey. Dan prasyaratnya ialah kata adjektif ini dia akan terletak pada penghujung ayat karang. Jadi cikgu akan terjemahkan kongsian dulu sebelum saya memberikan maksud kata pukamomik. Sebab kadang kalau kita menterjemahkan nanti, pukamomik ni kalau ikut tata bahasa Melayu, dia akan terletak pada penghujung ayat. Okey, jadi kita perhatikan ayat pertama ni dululah. Okey, To Yan Song Zu dalam bahasa Melayu itu ialah berbilang bangsa. Kalau tak nak berbilang bangsa, berbilang kaum tidak menjadi masalah. Bahasa Inggeris, multi-ethnic. Okey, jadi terpulanglah pada pelajar untuk memilih salah satu yang paling sesuai. Okey, seterusnya ayat yang kedua ialah, di sini ada kata adjektif. Jadi dengan kata adjektif ialah bukan momik. Kongsian tu ialah kata nama. Jadi kita terjemahkan dulu kata nama. Okey, kongsian tu dalam bahasa Melayu ialah sumbangan. Okey, sumbangan yang bagaimana? Bukan momik ni menerangkan satu sumbangan yang tidak dapat kita lupakan. Jadi bukan momik tidak dapat dilupakan. Jadi sumbangan tidak dapat dilupakan terhadap apa di sini? Tu Guo Jia de Kai Fa. Saya rasa ayat yang susah itu ialah Kai Fa. Kai Fa dalam bahasa Melayu itu ialah perkembangan. Okey.
Okey. Dan ayat yang terakhir sini, ayat yang terakhir ni 因此政府应该公平地对待每个族群. Dalam ayat ini, okey, dia ada kata kerja 对待 ya. Okey, 对待tu dalam bahasa Melayu itu ialah bertindak. Jadi bertindak bagaimana? Okey, siapa yang bertindak? Sini tahulah tak payah cikgu berpanjang lebar. Okey, bertindak secara bagaimana? Kongping. Kongping tu dalam bahasa Melayu biasanya ada kata adil. Jadi untuk menjaga kejituan bahasa orang kata yang lebih elok, jadi kongping biar baik kita letak secara adil dan sama. Okey ya, para pelajar, demikianlah sedikit kosakata yang perlu diterapkan dalam soalan ayat pertama. Cikgu juga berharap ya para pelajar dapat memanfaatkan kosakata yang telah diterapkan supaya latihan penterjemahan soalan pertama ini dapat dipraktikkan atau dibuat dengan lebih lengkap dan sempurna. Sekarang kita masuk soalan yang kedua. Jadi soalan kedua ni dia agak panjang ayatnya. Jadi cikgu bahagikan dia kepada 3 bahagian supaya lebih senang untuk membuat penerangan. Okey, jadi ikutilah slide yang berikutnya. Yang pertama. Okey, ini bahagian pertama ayat yang kedua Okey, para pelajar 走向国际语坛的路上，未来的方向逐渐清晰起来了。从那时候，我更仔细地思考未来。Para pelajar cikgu terpaksa membuat penerangan yang lebih orang kata jelas sikit sebab tahun lepas kan ada pelajar dia menterjemahkan 走向 ini berjalan kaki ke mana saya pun tak tahulah Dia tak ada maksud berjalan kaki. Maksudnya ialah menuju ke satu arah. Jadi kita kena terjemahkan 走向 ini ialah menuju ataupun orang kata menjurus ke arah apa. Ikut kesesuaian pelajar lah. Okey, menuju ke mana? 国际坛. Okey, 国际坛itu ialah arena badminton. Arena badminton apa? Sebab 国际itu ialah antarabangsa. Kalau tak nak antarabangsa, global ke, international ke, boleh tetap diterima. Okey, dan ayat seterusnya, 未来的方向逐渐清晰. Okey, di sini ada kata adjektif, 逐渐清晰. Okey, 未来的方向逐渐清晰. Berarti 逐渐清晰 menunjukkan maksud depan ni Okey, menunjukkan maksud apa? 未来的方向 tu. Okey, apa maksud 未来的方向? Iaitu hala depan masa depan. Ataupun cikgu cuba terapkan satu bahasa Inggeris future. Future tu dalam bahasa Melayu ialah futuristik. Okey, jadi hala tuju masa depan ataupun hala tuju futuristik. Okey, belakang adjektif memanglah tetap kat belakang kan. Okey, 逐渐 tu ialah semakin ataupun kian. Ataupun semakin apa Jadi cing sini ialah macam semakin jelas. Macam jelas ataupun kalau pelajar tak nak gunakan jelas, boleh katakan semakin vital ataupun significant. Ataupun menjadi jelas secara beransur-ansur. Kian menjadi jelas ataupun semakin vital dan significant. Tidak menjadi masalah. Okey. So ayat yang terakhir sekali. Okey. Sini juga ada satu kata adjektif. Okey, buat apa adjektif ni? 思考未来. Jadi kita terjemahkan dulu. Belakang ni 思考未来 berarti memikirkan apa? Memikirkan masa depan kita. Secara apa? 仔细. 仔细tu ialah dengan berhati-hati. Ataupun dengan lebih teliti juga boleh. Jadi ini bahagian pertama ayat kedua. Okey, para pelajar bahagian kedua, soalan kedua ni ialah okey, 披着国家队的队服，我试着想象到底我们肩负着多少人的期望。Okey, berarti kalau kita pakai pakaian seragam pasukan apa ni Okey, satu-satu kita tengokkan 披着 tu berarti kita tengah pakailah. Jadi dengan memakai, memakai apa? 队服Jadi cikgu tunjukkan katanya dalam bahasa Melayu itu ialah pakaian seragam. Seragam apa? Pasukan apa? Bocah tu sebab tahun lepas ada pelajar dikata pasukan negara. Tapi lebih tepat kita gunakan pasukan kebangsaan. Lebih elok. Okey. Dalam ayat yang berikutnya, yang paling suka sekali tu tauti. Tauti ni saya rasa cikgu perlu katakanlah. Dalam bahasa Melayu itu ialah betapa. Dan kali kan kalau kita buat penterjemahan, kalau kita nampak tauti kata ni, serapkan saja kata betapa.
Betapa? Okey. Lepas tu 见不到多少人的期望Ini satu ayat yang menunjukkan mereka tengah memikirkan tanggungjawab mereka lah. Okey. So, biasa kita kata menggalas tanggungjawab. Kalau tak nak mengalas tanggungjawab, jadi cienfu ini kita katakan memikul harapan siapa-siapalah. Jadi ciwang ni saya rasa kita boleh terjemahkan kepada harapan ataupun cita-cita lah, ikut cita rasa pelajar masing-masing. Okey. Para pelajar kita masuk bahagian penghabisan soalan yang ketiga ni. Dan ayat ni dia bermaksud perasaan menikmati pingat. Okey, jadi perasaan menikmati pingat ni terletak pada kata tiwei jiangpai kita terjemahkan saja kepada perasaan menikmati pingat. Okey. Jadi macam mana perasaannya? Saya pusi ni ke人的事. Okey, ini senang jadi tak payah cikgu terjemahkan. Okey, ni dah cengpai bukan是个人的荣辱. Okey. Cengpai di sini tak payah susah, tak payah nak panjang lebar kita terjemahkan saja kepada kejayaan ataupun pai ini ialah kegagalan. Jadi cengpai itu kita kasihkan saja kata kejayaan atau kegagalan. Bukan是个人的荣辱. Okey. 荣辱 ini sama juga macam cengpai. Senang saja. 荣辱 itu ialah kemuliaan ataupun kehinaan. Okey, bukan lagi kehinaan ataupun kemuliaan siapa? Keren tu ialah peribadi. Okey, tetapi kuanfu ika kuaca darongwi. Kuanfu ini ialah berkaitan, bersangkutan, berkenaan ataupun berrelevan dengan. Okey. Kuanfu bersangkutan, berrelevan dengan, berkenaan dengan ataupun berkaitan dengan. Ikut suka hati pelajar. Okey, berkaitan dengan apa negara? Okey, rongwi. Okey, rongwi ini juga senang saja. Okey, bermaksud maruah ataupun kebanggaan negara. Jadi sedikit saja kosakata yang perlu cikgu terangkan supaya dapat melancarkan lagi proses pelajar mempraktikkan latihan penterjemahan ini. Jadi selamatlah mencuba dan kita jumpa lagi pada 22 April hari esok. Bye.